والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. Amma ba'du. Daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu katanya, Ya Rasulullah, manakah orang Islam yang paling afdal? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Siapa orang Islam yang lain selamat daripada gangguan lidahnya dan tangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam As-Sahih dan juga Imam Muslim dalam As-Sahihnya. Pengajaran hadis, tarbiyah kerohanian dalam Islam yang mempunyai beberapa ciri khusus dan keistimewaannya tersendiri. Yang paling utama ialah sifatnya sebagai tarbiyah ruhiyah rabbaniyah, yang yakni tarbiyah yang dijalankan mengikut manhaj rabbani. Tujuannya adalah untuk membentuk suasana dan keadaan dalam diri manusia yang serasi dan sesuai dengan akhlak Tuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan dengan membentuk akhlak dengan akhlak Allah ialah menjadikan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala sebagai tumpuan dalam pembinaan peribadi. Tumpuan yang dilakukan itu adalah dengan kesedaran bahawa pencapaian dalam tumpuan itu hanyalah dalam batas keupayaan insani dan dalam lingkungan hakikat kemanusiaan insan itu sendiri. Muslimin dan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini cukup ringkas dalam membentuk kepribadian orang Islam, tetapi ia mempunyai makna yang bersifat jami', yang menyeluruh. Apabila Nabi SAW ditanya tentang orang beriman yang paling afdal, bagi menunjukkan bahawa kita tidak cukup sekadar menjadi orang beriman, bahkan kita mesti berusaha untuk menjadi orang beriman yang lebih baik. Kerana itu para sahabat memahami hakikat ini. Kalau sekadar nak beriman, sekadar nak Islam tak cukup. Bahkan banyak keadaan kita melihat para sahabat mencari kesempurnaan. Kesempurnaan dan kelebihan, kemuliaan. Ya Rasulullah, siapakah yang paling mulia? Ya Rasulullah, amalan apa yang lebih mulia? Ya Rasulullah, dan banyak bentuk-bentuk hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahawa sikap orang beriman dalam hidupnya di dunia ialah mencari ruang-ruang yang menyempurnakan dirinya, menyempurnakan peribadinya, dan meningkatkan imannya di sisi Allah Ta'ala sentiasa. Jangan kita cukup dengan apa yang kita ada. Saya dah semayang 5 waktu, saya dah puasa sunnah Isnin Khamidah. Tidak begitu orang Islam. Kerana sikap begitulah menyebabkan orang Islam sebahagiannya menolak banyak benda-benda yang sebenarnya juga datang daripada Islam. Jadi ada orang yang mungkin redha dengan solatnya, dengan puasanya, tapi menolak tentang perkara yang lain seperti muamalat, seperti politik, seperti sosial, seperti bidang pendidikan. Mungkin dalam bab sembahyang dia tenang dengan caranya, dia berpegang teguh dengan apa yang telah dilakukan sekian lama. Demikian juga bab puasa. Namun perkara-perkara lain kita lihat tidak mencerminkan dia Islam dengan betul. Semuanya berpunca kerana mereka tidak mencari kesempurnaan Islam. Mereka cukup apa yang ada. Sebab itu saudara, kita dituntut untuk senantiasa belajar. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk berkata, Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakan, wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkan kepadaku senantiasa ilmu. Kenapa kita kena minta tambah ilmu senantiasa? Kerana hanya dengan ilmu kita akan melihat apa yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Seorang yang buka bisnes misalnya, kalau saudara cukup dengan bisnes yang dibina hari ini, saudara, dia tak akan pergi jauh. Tapi dia berfikir untuk lebih baik. Daripada tak ada tempat duduk, dia buat tempat duduk. Kalau kita bagi contoh, dia buka bangsa makanan, jual makanan. Daripada sekadar jual makanan, dia fikir nak lebih baik, dia pun buat tempat duduk. Daripada tempat duduk tak ada atap, dia pun fikir nak buat atap.
Daripada tak ada konkrit, dia pun fikir nak buat konkrit. Daripada tak ada dinding, dia pun fikir nak buat dinding, masuk aircon dan sebagainya. Dia terus maju dan maju dan maju. Demikian dalam beragama. Daripada kita cuma kenal dalam bab fardu ain je, bab tajwid je, no mati, me mati. Kita nak meningkat naik. Nak belajar bab solat. Kita nak belajar bab yang lebih tinggi. Yang semua ini datang dari Islam. Ini perkara pokok yang perlu kita tahu. Baik, hadis ini sudah ringkas. Bila Nabi SAW ditanya siapa yang lebih baik, maka Nabi SAW menjawab, orang-orang Islam yang lain. Menunjukkan keutamaan kita jaga orang Islam, melebihi kita jaga orang kafir. Nabi menyebut kata Muslim ialah orang yang masuk Islam, Muslim. Bila dia mengucap dua kalimah syahadah, dia Muslim. Kita tak namakan dia mukmin lagi, Muslim. Allah Ta'ala berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Dan berkata orang Arab Badui yang baru masuk Islam, kami setelah beriman. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kamu belum beriman, kamu hanya Islam dulu. Kerana iman belum masuk lagi, Islam dah ada. Dan bila hadis ini Nabi SAW memberi ungkapan Muslim, orang Islam. Mana-mana orang Islam, kita tahu orang Islam berpotensi menjadi orang beriman, menjadi lebih baik kerana dia ada asas agama, asas mengenal pahala dan dosa, takut pada neraka, harapkan syurga. Kan itu saudara, kita kena jaga ni saudara, orang Islam kita ni. Jaga dia betul-betul. Bagaimana kita nak jaga pada dua fizikal yang cukup penting, iaitu lidah kita dan juga tangan kita. Para ulama bersepakat bahawa tujuan ibadat, Nabi SAW sebut bahawa kebanyakan mudarat yang kita bawa pada saudara-saudara kita seagama daripada lidah kita dan daripada kuasa atau tangan kita. Bukan kata kaki tak ada, jarang guna kaki, maaf tangan dulu. Orang tak pelempang guna kaki, pelempang guna tangan. Walaupun ibarat tangan lebih cenderung kepada makna kuasa. Orang beriman, dia punya prinsip hidupnya, setiap hari saya tak akan menyakiti saudara saya seagama dengan lidah saya, apatah lagi dengan tangan saya. Kalau lidah saya tak akan mudarat, saya tak akan bawa apa-apa keburukan padanya, apatah lagi tangan saya. So kalau kita berfikir begini setiap hari, setiap hari kita hidup, kita berusaha untuk tidak menyakitkan orang Islam dengan lidah kita, berusaha untuk tidak menyakitkan orang Islam dengan tangan kita. Ya, kadang-kadang so kita nak lepas geram, kita rasa apa saya cakap tu benar. Tapi saudara, bila kita cerita nak cakap benar, bukan tujuan kita supaya kebenaran itu dibenci. Kita mahu kebenaran itu diterima. Ya, kadang-kadang saudara, betul lah kita cakap benar, kita pontang habis. Tembok kawan tu, kawan pun kecil, hati tunduk, palu. So bukan begitu cara orang Islam. Benar kita bercakap benar, tetapi keinginan kita bila bercakap benar, kita nak dia terima. Saudara, bila kita mahu dia terima kebenaran dan kita sama-sama Islam, pasti cara kita hidangkannya saudara lebih baik. Cara kita hidangkan kebenaran pada mereka dengan cara yang paling baik, supaya mereka dapat terima dengan hati yang lapang. Kita bukan sekadar lepaskan kemarahan kita sebab apa yang kita pegang benar, kamu pegang itu batil. Bukan begitu. Bukan kita mahu mereka bersama-sama dengan kita. Kita seronok bila mereka bersama-sama dengan kita. Kita bukan mahu kebenaran untuk saya, dia tahu, awak tak tahu. Tak, kita seronok. Kalau saya tahu cara sembahyang ini, cara Nabi buat, saya juga mahu saudara-saudara sembahyang cara ini yang macam Nabi SAW buat. Kalau saya nak faham Islam cara macam mana Nabi SAW ajar saya juga mahu saudara faham begitu. So ini cara dan syiar orang Islam. Dan kalau kita lihat di sini, bagaimana penulis kita menyebut tentang Islam mempelopori tarbiyah yang bersifat rabbaniyah, tarbiyah ruhiyah rabbaniyah. Tarbiyah maknanya pendidikan. Daripada rabba yurabbi tarbiyatan, pendidikan yang bersifat ruhiyah, yang mengutamakan dalaman spiritual. Dan bila kita kata mengutamakan spiritual, kita nak sifatnya rabbaniyah, ketuhanan. Artinya mengikut peraturan Tuhan. Kita tak nak macam Kristian, terlalu spiritual tak nak kahwin, sehingga dia mengadakan bid'ah dalam agama. Tak boleh kahwin, kononnya kahwin boleh merosakkan kita. Dan mereka mendakwa mereka tak ada dosa, padri-padri mereka. So kita nak ruhiyah tapi rabbaniyah. Jadi Allah yang suruh kita sembahyang, Allah ini yang suruh kita cari rezeki.
Allah Ta'ala yang suruh kita berpuasa, Allah ini yang suruh kita kahwin dan beranak pinak. Itu makna Rabbaniyah. Kita ikut apa yang Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan bila selesai solat, maka cari rezeki. Tengok, Allah Ta'ala tak ada lepas selesai solat, duduklah kat masjid lepas maghrib. Lepas selesai solat cari rezeki. Kenapa saudara? Bagi membezakan kita dengan Yahudi dan juga Kristian. Sebab Yahudi mengharamkan mereka bekerja hari Sabtu. Demikian juga Kristian pada hari Ahad. So kita tak haram bekerja hari Jumaat, cuma kita tak nak kerja. Ini tidak haram. Tapi saudara jangan sampai nak kerja sampai ganggu Jumaat. Solat Jumaat dahulu kemudian kerja, sambung kerja, buka balik kedai. Kerana masalah buka tutup kedai ini jangan dia jadi urusan agama, tapi jadi urusan peribadi kita. Maksudnya kalau tak ada mood nak buka kedai, tutup. Ada mood buka kedai, buka. Tak ada kalau Islam suruh saya tutup. Tidak. Islam tak suruh mau tutup. Islam suruh bila selesai Jumaat, buka, cari rezeki. So ini kita namakan sebagai ruhiyah Rabbaniyah. Betul kita nak tekankan kerohanian. Tapi kerohanian bagaimana? Jangan tersasar seperti Kristian. Sehingga mereka kata buang segala dunia, buang segala dunia. Tak, jangan tersasar sampai peringkat itu. Sehingga ujung ketika tekan bersifat bid'ah dalam agama. Sehingga Nabi SAW menyatakan la rahbaniyata fil Islam. Tidak ada kepadrian dalam Islam. Apa maksud tidak ada kepadrian dalam Islam? Jangan kamu hidup terpakat dalam masjid 24 jam. Tidak. Tetapi ada ruang bersama isteri kamu, anak-anak kamu, masyarakat kamu, dengan jihad, dengan itu dan ini, banyak. Sebab itu kita lihat pada sahabat Nabi SAW, orang paling bertakwa, paling takwa Allah. Adakah dia melekat masjid 24 jam? Jawapannya tidak. Habis solat berjemaah, mereka cari rezeki. Orang Ansar pergi ke kebun-kebun kurban. Orang Muhajirin masuk pasar-pasar untuk berniaga. Datang Zuhur, mereka ke masjid kembali. Kemudian mereka keluar lagi untuk bekerja. Bila sampai datang panggilan jihad, mereka pakat keluar untuk berjihad, tinggalkan perniagaan, tinggalkan kebun-kebun. So ini betul kepahaman Islam bersifat Rabbani. Bukannya Rabbaniyah. Rabbaniyah ni kepadrian. Jangan ada kepahaman kepadrian dalam Islam yang saya katakan hidup hanya lekat kat situ, dah tak boleh bergerak. Sebab itu ulama Islam berbeza dengan padri, cukup jauh. Bukan sekadar isu kepahamannya, bukan isu peribadinya. Kepribadian ulama Islam berbeza. Kerana umat kita dapati ulama Islam menguasai semua ilmu dunia dan akhirat. Ya, saya dah sebut banyak contoh-contoh ulama. Bahkan Imam Syafi'i kata, aku kalau tak jadi ulama, aku jadi penyair. Seorang tukang syair. Kalau aku tak jadi penyair, aku jadi tukang pemanah, sniper. Kalau aku tak jadi pemanah, aku jadi penunggang yang hebat. Sebab Imam Syafi'i menguasai semua. Imam Syafi'i sebagaimana disebut dalam kitab Tahzib Asma' wal Lughat oleh An-Nawawi rahimahullah menyatakan bahawa aku kalau ada 10 panah semuanya tepat. Jadi kalau masuk sukan Olimpik dapat emas, sukan dunia dapat emas. Ini Imam Syafi'i, dia memanah 10 tepat. Dia ulama, dia menguasai dunia dan juga akhirat. Dia dapat menunggang kuda. Bahkan Imam Syafi'i diceritakan dia boleh menunggang kuda tanpa pelana dan tanpa tali dekat muka kuda. Kalau kita naik kuda pun tak boleh jatuh. Kesempurnaan ulama. Lihat Imam Ibn Sina rahimahullah. Dia seorang bapa perubatan dan ahli fiqh, ahli falsafah. Walaupun dipakar perubatan, dia tak menjadikan perubatan itu sebagai kita katakan pekerjaannya. Kalau ada orang panggil dia pergi, tapi dia tak buka klinik. Kecenderungannya pada mengkaji ilmu Islam. Tapi dia bapa perubatan Islam dan bahkan bapa perubatan dunia moden yang telah menggagalkan banyak teori-teori yang pernah disebut oleh pakar-pakar perubatan Greek dan Yunani serta India. Dia pernah berkumpul semua doktor-doktor, pakar-pakar daripada India, daripada Greece, Yunani dan daripada negara Islam. Khalifah panggil nak tengok ilmu kedoktoran masing-masing. Yang seorang kata, tuan, setiap hari tuan kena amal minum air panas suam. Setiap hari kena amalkan minum air panas suam, campur dengan madu setiap hari. Lalu kata ulama Islam, kalau awak berbuat demikian, hati awak akan pecah ke. Hati awak akan terhakis sikit demi sikit. Last seperti itu. Ulama India pula cakap, perubatan India, Ayodhya.
Okey, makan segi daun ni sekian disebut daun. Bagus untuk kesihatan. Herbal. Kalau kata ulama Islam, kalau kau makan daun tu akhirnya menyebabkan keseimbangan angin dalam badan kamu tidak wujud. Last kali kena juga penyakit, akhirnya balon dan sebagainya. Habis apa penyelesaian? Kata Khalifah Islam, tuan kau makan jangan sampai kenyang. Dan makan ketika benar-benar lapar. Makan ketika benar-benar lapar. Dan berhenti sebelum tuan kau kenyang. Ini yang Nabi kita ajar. Sebab itu saudara, ikut cara makan itu. So nak makan apa makan, tapi jangan makan sampai melampau. Itu je. Nak makan budu petang makan, jangan sampai ibu pula macam kuah. Yang melampau macam tu memang ada penyakit. Kalau tinggi lah, benda lah. Makan apa makan. Kan dalam dunia tu sebut apa? Kulu washrabu wala tusrifu. So kaedah makan dalam Islam mudah. Kalau kita nak tengok para nutrition yang sebut tentang makanan, semua tak boleh makan. Nasi ayam kalau makan kena berlari 2 km lepas tu. Kerana kolesterol tinggi. Makan roti sana pula kena berlari berapa kilometer tu. Nak makan apa? Makan salad je, potong-potong salad. So ingat kita kambing ke? Dia pakai nutrition ketika mana menyarankan cara makanan yang sihat. So ini bukan cara makanan yang sihat. Dia menghalang kita mendapat nikmat di dunia. Islam sebut cukup mudah. Bila Islam mengharamkan sesuatu, Islam tak sebut mengharam makanan yang ketat sebab dia berlemak, berkolesterol. Kerana ia berkaitan keseimbangan keperluan badan. Ada orang yang selalu kerja, maka dia patut makan benda-benda manis. Dia berkebun, dia bertani, dia patut dia makan nasi, patut dia makan benda manis. Mungkin orang duduk saja, mungkin dia kena fikir kalori banyak ni. Tapi setiap manusia berbeza keperluan, kalori, lemak atau sebagainya. Islam tak satu asas, makan dan minum, jangan melampau. Selalu minum air, okey, jangan melampau. Selalu minum air gas misalnya, okey, jangan melampau. Cukup minum, okey. Tapi kalau minum sampai melampau-lampau, pagi minum, tengah hari minum, petang minum, maka pasti kita akan berpenyakit. Apa pun benda yang kita ambil banyak, dia akan beri mudarat. Hatta benda itu dianggap sihat. Ketika benda itu dianggap sihat, kita ada satu kumpulan namanya vegetarian. Tengok orang Islam pun cenderung jadi vegetarian. Kononnya akhlak jadi baik, lembut, lebih sihat. Tapi saya tengok perangai dia macam pong sawi lebih. Tak makan lagi. Tak bawa sawi lebih. Nabi SAW dia disebut suka makan daging. Bukan maksud Nabi SAW bila makan lagi banyak, bukan. Nabi nak bezakan dengan orang yang cuba mengharamkan daging. Ini orang-orang vegetarian. Yang sebagai orang Islam cenderung dah benda ni. Kononnya sihat. Tak makan, kalau makan sayur banyak ni sihat. Maka dia tak makan daging, tak makan itu. Tak, Nabi SAW kita lihat makan semua. Makan daging sekian-sekian. Kerana bila kita letak asas, maka itu lapar selalu semua benda sedap. Kalau asas. Sebab itu kita diajar berpuasa. Cuba saya lihat dia sudah bila berpuasa, semua kita nak makan. Bukan tak perlu kita cari vitamin nak suruh kita katakan selera makan. Suruh puasa. Tak, anak saya tak selera makan, biar dia tak makan pun. Tengok 3 hari. Lepas tu satu puyuk dia habiskan selera. Kerana manusia sekiranya Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyebut yang kita At-Tibbun Nabawi. Saya sarankan saudara beli buku At-Tibbun Nabawi. Saya beberapa kali baca kitab tersebut. Dia kata badan kita ni saudara, bila kita rasa macam nak makan sesuatu, kita perlukan sesuatu benda tu dalam badan kita. Semacam saya nak makan daging ni, ada benda yang protein daripada daging sudah perlukan untuk memenuhi keperluan badan saudara. So kita makan. Bila ada sesuatu kita nak makan, berarti ada sesuatu yang kita bertopak tenaga kita daripada makanan ni, makan. Sebab itu kita lihat apabila beberapa orang sahabat kena sakit mata. Dalam kitab yang sama, saya cuma twist sikit. Iaitu apabila sahabat yang kena sakit mata, Ali bin Abi Thalib, sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair, dia kena sakit mata. Kalau ikut petua sakit mata tak boleh makan buah kurma. Kalau waktu kita bengkak, kalau makan buah kurma dia jadi makin bengkak. Dia tak boleh benda kunyah-kunyah yang buah. Elok makan sup yang ringan. Jadi sahabat ni nak makan, Ali nak makan. Kalau Ali kan kamu sakit mata, ya Rasulullah aku punya sebelah ni, bukan punya sebelah mata sakit. Nabi beri dia tu, makan. Sebab dia bersedia, okey makan. Sehingga dia beritahu Ali bahawa pantang semua tak ada. Kalau sedara ingin makan, makan. Tapi kalau rasa sakit, berhenti cepat-cepat. Itu kaedah. Sebab tu saya lihat doktor hari ni, cuba tanya dia, ada pantang doktor? Tak ada, makan. Dia tanya doktor. Kalau saya kena bedak atau sebagainya, doktor ada pantang? Makan lah. Makan dia nak makan. Dia jangan pantang tengok je.
Tapi yang makan nak makan apa asalkan jangan melampau. So ini kaedah yang cukup hebat dalam Islam, supaya kita dapat menikmati keselamatan hidup dalam dunia. Tak ada jadi macam vegetarian, itulah syurga tak ada masuk ni. Dunia vegetarian ni makan, semua tak boleh makan. Syurga dah tak boleh masuk, orang kafir. So Islam dia ajar untuk melihat nikmat-nikmat Allah ini untuk disyukuri, dan kita mengambilnya saudara dengan sederhana, mengambilnya dengan bersyukur pada Allah Ta'ala, mengambilnya untuk kita bagi-bagi kepada kawan kita. Dan sifat orang beriman, dia dapat rezeki dibagi-bagikan. Bukan tak. Dia kalau kita bagi-bagikan, tak ada inflasi, tak ada pencuri, tak ada berompak. Tapi bila sikap tak nak bagi, semua kurung dalam dirinya, maka ada berompak, ada pencuri, ada pendengki, ada segala-galanya. Ini penting kita melihat akhlak ini. So di sini disebut tentang hadis, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Saya melihat takhrijnya, tidak ada hadis seperti ini. Bahkan ia adalah daripada kalam sufi. Cek dalam semua kitab ini tidak ada. Sebab Allah Ta'ala kita tak panggil Allah berakhlak. Allah akhlak ni ialah peraturan yang Allah Ta'ala letak pada makhluk dia, bukan pada pencipta, pada makhluk. Maka Allah menamakan dirinya dan sifatnya untuk kita ikut dalam membina akhlak kita. Sebab itu hadis yang berbunyi takhallaku bi akhlaqillah bukan hadis. Syekh Atiyas Saqaf rahimahullah dalam buku beliau Ahsanul Kalam fil Fatawa wal Ahkam pada jilid yang pertama menyebut secara panjang lebar, walhasilnya tidak ada satu pun riwayat hadis. Semua banyak dalam kitab sufi. Kadang-kadang penulis mengenal kita, dia ambil kitab sufi dalam cuba mengolah hadis ini, maka dia guna hadis yang sama. Sebenarnya ia bukan hadis Nabi SAW. Ini diyakini secara 100%. Akan ada setengah tu, ada orang tadi ada kata tak, ini memang bukan hadis Nabi SAW. Ia kalam sufi yang popular dalam mana-mana kitab sufi. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah, memberi maksud. Maksudnya tidak salah. Memberi maksud semua nama Allah, semua sifat Allah yang ada, berusaha kita nak ikut. Bila Allah Asy-Syakur, di antara nama Allah Asy-Syakur, Allah yang senantiasa memberi balasan, ganjaran yang baik kepada manusia. Bila kita buat sikit je kebaikan, Tuhan bayar banyak, Tuhan beri banyak. Dan demikian juga kita. So, bila kita bersyukur, kita beri seseorang tu dengan cara yang lebih banyak daripada apa yang diberikan pada kita. Kerana kita cukup terima kasih. Kita hantar anak kita, kita cukup terima kasih. Malam kan kita hantar nasi, esok kita hantar nasi, contoh. Apabila dia buat kebaikan pada keluarga kita, kita cukup berterima kasih. Kita balas dengan lebih baik daripada apa yang dibawa oleh kita. Dia beri kita pinjam kereta, misalnya, kita balas dengan lebih baik daripada apa yang diberikan pada kita. Kita cuba belajar. Jadi kalau kita tak mampu, saya tak mampu, saya ambil kereta ni, kemudian saya balas cara baik, tak mampu. Ada benda lain yang kata Nabi SAW, kamu bila menyebutnya, kamu dapat balas sepertinya. Itu sebut jazakallah khairan. Semoga Allah beri balasan pahala bertuah. Ya, kadang-kadang selalu kita lawan dengan orang baik sangat, kalah kita. Dia boleh beri banyak pada kita, dia boleh beri rumah banyak, kalah. Saudara, Allah Ta'ala tak jadikan kita buntu sehingga takut untuk menerima pertolongan. Allah jadikan kalimah doa yang mampu kita ucapkan ini daripada orang yang kita tak mampu balas secara material, tapi kita mampu berdoa. Dan doa orang yang tidak mampu, yakni orang miskin, dimustajabkan oleh Allah SWT. Sebab itu kata Imam Ghazali, qiwamul ardi arba'atun. Dunia ini teguh dan kuat kerana 4 perkara. Kenapa? Ilmu ulama, adlul umara, keadilan pemimpin. Pemimpin itu adil. Yang kedua, ilmu ulama, keilmuan para ahli ulama. Yang ketiga, sakhawatul aghniya, pemurahnya orang kaya. Yang keempat, da'watul fuqara, doa-doa orang miskin. Orang miskin nak pemurah tak boleh, tapi dia boleh doa. Doanya cukup mustajab. Doalah kepada orang kaya yang baik, yang menolong, yang membantu, supaya Allah Ta'ala jadikan mereka istiqamah, supaya Allah Ta'ala beri pahala pada mereka atas kebaikan yang mereka buat. Demikian Nabi SAW ajar kita. Baik.